Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Najihah binti Abdul Rahman. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang ke SMK TG. Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadong. Okey, kalau tahun lepas kamu berada di sekolah rendah, okey, sekarang kamu dah berada di alam yang baru, iaitu alam remaja. Okey, untuk hari ini bersama dengan saya, okey, saya adalah cikgu sejarah kamu yang akan bersama dengan kamu untuk sesi 2022 hingga 2023. Okey, insya-Allah kita akan sepanjang tahun akan bersama dengan saya. Okey, nama saya Cikgu Najihah binti Abdul Rahman. Okey, seterusnya kita akan pergi Jana Minda Perkasa Ilmu. Hari ini saya jampi-jampi dulu kamu apa yang kamu akan belajar untuk sepanjang tahun tingkatan 1 ini. Seterusnya, okey, tajuk yang akan dipelajari. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang kamu akan pelajari. Okey, tema untuk tingkatan 1 adalah sejarah kita dan dunia. Okey, tajuk 1 pengenalan ilmu sejarah. Okey, kalau kamu boleh tengok buku teks kamu. Okey, kamu dah dapat buku teks kan? Okey, yang belum dapat buku teks kamu boleh buka buku teks online. Okey, kalau macam sekarang memang kita dah ada buku teks online. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu. Okey, ini gambaran buku teks kamu benda yang sama sahaja. Okey, kalau kamu tengok muka surat, okey, ini isi kandungan apa yang kamu akan pelajari. Ni. Okey, apa yang akan kamu pelajari untuk tingkatan 1. Okey, tajuk 1 pengenalan ilmu sejarah. Untuk dalam ini kamu akan pelajari mengenali sejarah. Sekolah rendah dah belajar kan? Okey, benda yang sama tapi akan di-up sikit. Okey. Tajuk yang kedua adalah zaman air batu, pun dah belajar sekolah rendah kan? Okey, zaman air batu. Tajuk ketiga adalah zaman prasejarah. Zaman prasejarah ni adalah zaman batu. Okey, ingat balik sekolah rendah, zaman air batu berbeza dengan zaman batu. Okey. Tajuk keempat adalah tamadun dunia dan sumbangannya. Okey, untuk tamadun dunia ni kita akan pergi kepada tamadun Rom, tamadun Yunani, tamadun India, tamadun Cina dan juga tamadun Islam. Ada 5 tamadun yang kamu akan pergi. Kamu akan tengok satu persatu tamadun ini. Seterusnya, okey. Okey, buku yang akan digunakan untuk sesi 2022 dan 2023. Okey, untuk sejarah. Okey, buku yang kamu akan gunakan adalah yang pertama sekali adalah buku teks sejarah. Ini memang kamu wajib bawa. Okey, ini memang kamu kena wajib bawa. Okey, setiap kali ada sejarah, kamu kena bawa benda ni. Ini adalah buku kitab kamu. Okey, rujukan kamu. Okey, buku teks ni memang kamu kena rujuk buku ni. Okey, yang kedua adalah buku tulis panjang. Okey, ni. Okey, buku tulis panjang. Okey, tak kisahlah warna hijau ke, warna biru ke ataupun yang tak ada logo sekolah pun tak kisah. Tapi yang penting buku teks panjang ni. Ni saya nak buku teks panjang. Saya tak nak buku teks yang buku teks pula. Buku tulis. Saya tak nak buku tulis yang kecil yang warna coklat tu, saya tak nak. Okey, untuk sejarah kita perlukan buku yang panjang ini. Okey, sediakan buku panjang ni. Satu saja. Okey, tak perlu banyak. Okey, yang seterusnya untuk sejarah kita perlukan modul. Okey, modul ni ada dijual di kedai buku sekolah. Okey, yang dah beli tahniah, yang belum beli kamu boleh beli. Harga dia RM4.70 sahaja kalau tak silap saya. Murah saja. RM4.70. Modul ni kita akan buat, kita akan gunakan modul ni sepanjang tahun ini untuk tingkatan 1. Okey, ini adalah modulnya. Seterusnya lagi, pentaksiran. Apa yang akan diuji untuk sejarah ni? Pentaksiran, yang pertama sekali adalah pentaksiran bilik darjah PBD. Sekolah rendah pun benda yang sama saja. Di dalam kelas dia akan lakukan pentaksiran sepanjang tahun. Dan cikgu tak akan cakap, hari ni kita nak buat PBD, tak ada. Kita akan nilai sepanjang tahun di dalam kelas dan juga di online. Yang kedua adalah pentaksiran. Ini adalah bertulis pentaksiran sumatif 1 kita akan ada. Pentaksiran pertengahan tahun, pentaksiran akhir tahun. Ada 3 pentaksiran yang akan diuji. Ini adalah bertulis dan seterusnya untuk sejarah kita ada kajian kes. Kajian kes dijalankan selama 3 minggu. Kalau macam tahun lepas kajian kes dibuat secara online. 2 tahun lepas pelajar sempat buat berdepan bersama dengan saya. Untuk tahun ni saya tak pasti. Kalau tiba-tiba kena buat online, online lah. Kalau kena buat berdepan, kamu bernasib baik. Kajian kes bentuk dia lebih kurang macam ini. Ini yang abang dan kakak kamu dah buat tahun lepas.
Semua orang wajib buat ni. Ini secara individu. Ini adalah kajian kes. Ini muka depan dia. Okey, kat dalam ni, okey, tajuk untuk yang ini 2 tahun lepas kalau tak silap saya, Tamadun India. Okey, ini Tamadun India. Okey, ada muka surat depan, ada isi kandungan dia. Nampak tak? Tak nampak ada isi kandungan dia. Okey, ini dia punya jadual kerja. Okey, kalau kamu nampak, okey, ini jadual kerja dia. Okey, dia kena buat jadual kerja. Kalau macam contohnya 8 hari bulan 9 dia buat apa, lepas tu 10 hari bulan 9 dia buat apa. Ini jadual kerja dia sepanjang proses dia buat kajian kes tersebut. Seterusnya lagi, ni objektif kajian. Okey, benda yang sama. Rasanya sekolah rendah pun kamu dah didedahkan dengan benda ni sedikit. Okey, objektif kajian. Okey, kaedah kajian. Ini dapatan kajian. Ini hasil kajian dia. Dia kena buat dalam bentuk esei. Karangan lah. Kena buat dalam bentuk karangan. Okey, ini dapatan kajian. Ini. Dia kena buat dalam bentuk. Dan ada dilampirkan sama ada peta ke, gambar rajah ke. Tak kisahlah apa-apa saja. Okey. Dalam bentuk karangan. Okey, laporan dia lah. Okey, seterusnya lagi. Okey. Dan last kali di akhir laporan tersebut. Okey, ini di akhir laporan dia. Okey. Mesti ada tanda tangan. Ini bahawa ini adalah kamu buat. Jadi kalau benda ni mesti dibuat secara bertulis. Okey, kalau berdepan memang kena buat secara bertulis macam ni lah, tak boleh type. Tapi bila online, okey, saya bagi kebebasan untuk kamu. Nak tulis boleh, nak type pun boleh. Tapi untuk tahun ni kita tengok keadaan dulu macam mana. Sama ada bertulis ke atau tak. Okey, ada rumusan. Okey, ini rumusan. Okey, nampak? Okey. Seterusnya lagi ada rujukan. Okey. Ada rujukan. Okey. Terbalik pun tak apalah. Janji kamu nampaklah gambaran dia kan. Okey. Okey. Itu sahaja untuk kajian kes. Ini kajian kes. Helaian kajian kes. Dia tak sampai dalam 15 muka surat. Benda tu simple sahaja. Tak panjang-panjang. Dia tak meleret-leret. Okey. Dia dalam 15 ke bawah sahaja bilangan muka surat dia. Okey, ini adalah kajian kes. Okey, seterusnya lagi. Okey, format instrumen PT3 sejarah. Okey, sebagaimana yang kamu tahu, okey, sejarah adalah mata pelajaran wajib lulus. Awak minat sejarah ke, awak tak minat sejarah ke, memang kamu kena telan sejarah ni dan jadikan dia sebagai sebahagian daripada diri kamu. Sebabnya kalau kamu tak dapat, kalau kamu gagal dalam sejarah, okey, memang kamu tak akan dapat CGSPM. Kamu tak dapat CGSPM, kamu tak akan dapat pergi ke mana-mana institusi pengkajian tinggi, kamu tak boleh sambung pelajaran kamu di mana-mana. Okey, kamu susah nak dapat kerja. Okey, yang penting bila kamu dah lepas sekolah, kamu perlu dapatkan CGSPM. Kamu dapat D ke, kamu dapat B ke, okey, tapi sejarah confirm kamu kena dapat lulus supaya kamu dapat CJ tu. Bila kamu dapat CJ tu, kamu nak minta kerja kat mana-mana pun senang. Okey, sebab kat mana-mana kerja pun orang akan tanya CGSPM. Orang nak kerja KFC pun dia akan tanya SPM juga. Okey, dia nak CGSPM. Jadi, nak tak nak kamu kena lulus sejarah. Okey, kita tengok format dia. Okey, untuk format PT3 sejarah, okey, tahun lepas tak ada PT3, tahun ni saya tak pasti ada ke tak ada PT3. Okey, tapi SPM memang wajib adalah. Okey, abang dan kakak kamu pun tengah menduduki SPM sekarang ni, belum habis lagi. Ada paper-paper yang belum habis lagi untuk SPM. Okey, untuk SPM sejarah, okey, bahagian A ada 20 markah. Bahagian A adalah objektif. Kalau kamu tengok modul ni, sebab tu saya suka rujuk modul ni, supaya kamu dapat gambaran bagaimana kamu nak menjawab soalan. Okey, dalam modul ni, okey, memang dah ada soalan objektif. Okey, kalau kamu tengok, memang ada soalan objektif dia. Okey, 20 markah untuk soalan objektif. Okey, bahagian B pula adalah bahagian respon terhad. Okey, kamu tengok bahagian B, dia dah tulis siap-siap dah kat sini. Okey, bahagian B. Bahagian B macam inilah bentuk dia. Okey, kamu kena tulis jawapan dekat sini. Apa jawapan dia? Okey, ini akan merangkumi 40 markah. Okey, ada 4 soalan, ada 40 markah. Okey, seterusnya bahagian C. Okey, bahagian C pun 40 markah. Okey, ada respon terbuka. Okey, bahagian C, ni. Ni dia tulis tu kan, bahagian C. Okey, kamu boleh berujuk modul ni. Okey, inilah bentuk gambaran bahagian C. Okey, tapi bahagian C ni dia akan ada 4 soalan. Kamu kena pilih 2 soalan saja yang kamu rasa mudah, kamu rasa senang untuk kamu dapat markah.
Macam mana kamu nak pilih tu? Okey, nanti kita akan belajar sama-sama. Okey, jadi jumlah keseluruhan untuk sejarah adalah 100 markah. Ni. Okey, 100 markah. Okey, seterusnya lagi. Okey, ini yang terakhir sekali, last. Okey, apa yang perlu kamu buat untuk hari ini? Okey, kamu dah tengok gambaran apa yang kamu akan pelajari untuk tingkatan 1. Okey, isikan yang perlu kamu buat hari ini senang sahaja. Okey, yang dah beli buku ni, okey, boleh buka buku ni sekarang. Okey, bahagian pertama, muka surat yang pertama. Ni muka surat yang pertama. Ini contoh buku tahun lepas. Okey, muka surat yang pertama ni, apa yang saya nak kamu buat adalah isi kandungan. Maksudnya buat bilangan, tarikh, lepas tu tajuk. Macam ni lah. Okey, tu kosongkan. Yang ni kawan kamu dah buat dah. Okey, bentuknya kamu boleh tengok kat sini. Ni. Okey, atas ni tulis isi kandungan. Okey, atas ni tulis isi kandungan. Okey, buat 1, 2, 3, 4 kolom. Buatkan 4 kolom. Lepas tu bilangan, tarikh, tajuk, catatan. Last sekali. Okey, maksudnya setiap kali kamu ada PDP sejarah, tak kisahlah online ke ataupun berdepan, okey, kamu kena tulis tajuk, kamu kena tulis tarikh, lepas tu apa tajuk pada hari tersebut. Okey, hari kedua, lepas tu contohnya besok ada lagi sejarah, tarikh, tajuk dia apa, tarikh, tajuknya apa. Saya tak akan cakap benda ni, tapi saya akan minta benda ni. Okey, maksudnya setiap kali PDP sejarah, tak kisahlah online ke atau offline ke, okey, tajuk, tarikh mesti tulis. Okey, ini di bahagian isi kandungan dia. Okey, faham Boleh faham Okey, ini tugasan kamu. Hari ni cuma kamu buat kolom ni sahaja. Mudah saja. Ikut saja yang ini. Ini kamu boleh screenshot. Okey, kamu boleh screenshot sekarang untuk kamu buat panduan. Untuk kamu buat benda ni di sini. Okey, boleh screenshot. Okey, bilangan, tarikh, tajuk, catatan. Setiap kali PDP tulis nombor 1. Okey, lepas tu tulis tarikh, lepas tu tulis tajuk, tulis catatan. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, nanti kita jumpa lagi hari ini Isnin, Selasa, hari Rabu nanti. Hari Rabu kita akan start pada PDP yang pertama. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa isi kehadiran Okey, terima kasih.